Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi kesempatan, diberi taufik dan hidayahnya untuk kita sama-sama teruskan pembelajaran kita dalam mengulang kaji subjek-subjek UPKK, yang mana pada kali ini kita nak masuk kepada subjek akidah bagi tahun 5, pelajaran yang ketiga, iaitu tajuknya adalah sifat hayat. Sifat hayat, iaitu merujuk kepada sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kat sini pengertian hayat. Pengertian hayat adalah hayat diberi makna hidup. Okey, hayat dalam bahasa Melayunya adalah hidup. Dan Allah hidup tanpa ada permulaan dan perakhiran. Allah hidup dengan berdiri dengan sendiri tanpa diperanakkan serta bersifat baqa', iaitu kekal dengan selama-lamanya. Okey, hayat bermaksud hidup, dan kehidupan ataupun hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mempunyai ibu dan bapa. Dia bukan lahir daripada kita kata macam ada susul galurnya. Dia tak sama macam kita manusia, yang mana kita hidup ni kerana ada diperanakkan ataupun kita dilahirkan oleh mak kita. Okey, hasil perkahwinan mak kita dengan ayah kita. Okey, dan hidup Allah ini tak ada permulaan dan tak ada perakhiran. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada anak dan tidak pula diperanakkan ataupun dilahirkan. Okey, kemudian yang kedua, hukum mempercayai Allah bersifat dengan hayat. Okey, hukumnya adalah wajib. Allah hidup tanpa permulaan dan perakhiran. Allah hidup tidak perlu kepada perantaraan seperti roh, jasad, cahaya dan udara. Okey, wajib kita percaya bahawasanya Allah itu maha hidup. Dan maha hidup Allah Subhanahu Wa Taala itu tak ada permulaan dan tak ada perakhiran. Macam kita ada permulaan, sebab tu kita ada tarikh lahir. Dan tak ada perakhiran. Kalau macam kita ada perakhiran seseorang. Kalau awak tengok mulanya berlakunya awalan ataupun permulaan itu apabila lahirnya seseorang itu, dan perakhirannya adalah kematian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan macam tu. Okey. Dan Allah juga tak perlu kepada perantaraan seperti ruh. Macam kita kena ada ruh baru hidup, ada jasad, ada badan kita ni. Dan kita perlukan cahaya untuk hidup, serta kita perlukan udara untuk bernafas. Maka Allah tak perlukan semua tu. Macam mana? Tak ada macam. Okey. Kemudian yang ketiga, lawan bagi sifat hayat. Okey, lawan bagi sifat hayat adalah maut. Maksudnya mati. Okey. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu mati. Jika mati, alam ini tidak akan wujud. Maka mati ni adalah sifat bagi makhluk, bukan mati itu bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat mati adalah sifat yang mustahil bagi Allah, sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak akan mati. Okay, kita makhluk sahaja akan mati. Kalau kita tengok pokok tumbuh-tumbuhan kan, kita tanam pokok bunga contohnya, mula-mula kita tanam biji benih, kemudian dia naik sikit, kemudian dia akan subur. Kita tengoklah subur, dia mengeluarkan bunga yang cantik-cantik, kemudian lama-lama dia akan layu dan dia akan mati. Itulah hakikat sebuah kehidupan bagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan terjadi dan tidak akan terjadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya
Yang keempat, dalil Allah bersifat dengan sifat hayat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, surah Al-Baqarah ayat 255, maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang hidup dan kekal. Okey, kemudian beza sifat hayat Allah dengan manusia. Kita pun ada sifat hidup kita dan Allah ada juga ada sifat hidupnya. Maka dia terdapat perbezaan sifat hayat Allah dan hayat manusia. Hidup Allah dengan hidup manusia. Kita tengok perbezaan. Yang pertama, hayat Allah ini tiada permulaan dan perakhiran. Tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran. Manakala sifat hayat bagi manusia, sifat hidup bagi manusia, ada kelahiran dan ada kematian. Kemudian yang kedua, sifat hayat Allah tiada roh. Allah ni tiada roh. Dan hayat ataupun hidup manusia mesti mempunyai roh. Sekiranya dicabutnya roh daripada jasad, maka pada masa itulah makhluk ini berlakunya kematian, pengakhiran bagi seorang makhluk, dicabutkan roh daripada jasad. Dan tidak mempunyai anak dan keluarga Allah Subhanahu wa taala ni. Dia tidak mempunyai anak dan keluarga, manakala manusia pula mempunyai anak dan keluarga, beranak pinak dan berkeluarga. Itu bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ni tidak bergantung kepada perantaraan seperti udara, makanan dan cahaya. Allah Subhanahu wa taala dia hidup tanpa udara untuk bernafas, tanpa makanan untuk dia survive dan tanpa cahaya untuk dia teruskan kehidupan. Manakala kalau manusia pula, manusia bergantung kepada perantaraan seperti udara, makanan, cahaya untuk hidup. Dan kalau tak ada udara, manusia tak boleh hidup. Kalau tak ada cahaya pun manusia tak boleh nak hidup. Apatah lagi kalau tak ada makanan. Manusia tak akan hidup tanpa makanan, udara dan cahaya. Seterusnya, kesan beriman dengan sifat hayat. Kesan kita beriman yang kita yakin bahawa Allah ni bersifat dengan sifat hayat, iaitu Allah bersifat dengan sifat maha hidup. Yang pertama kesannya adalah memberi keyakinan bahawa semua makhluk akan binasa. Kita akan ada dalam diri kita ni kepercayaan yang semua makhluk suatu hari nanti akan binasa. Yang keduanya adalah membuat persediaan untuk mati. Bila kita tahu Allah tu maha hidup, Allah tidak binasa, kita je yang akan binasa, kita je yang akan mati, maka kita akan buat persiapan untuk mati, iaitu amar makruf dan nahi mungkar, membuat suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak mudah sombong, dan kita tidak akan mudah sombong sekiranya kita percaya ataupun kita beriman dengan sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan sombonglah, dan kita akan yakin bahawa semuanya apa yang ada pada kita sekarang, apa yang terjadi di sekeliling kita adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak akan sombong dengan apa yang kita ada. Semua sebab apa? Kalau kita ada harta, kalau Allah nak tarik tu sekejap saja, Allah akan tarik harta benda itu daripada kita. Kemudian akibat tidak beriman dengan sifat hayat. Apa akibatnya? Yang pertama, iman tidak menetap. Maksudnya iman kita ni tidak mantap, tiada kemantapan iman. Iman kita ni tidak tetaplah. Iman mudah goyah, mudah percaya pada benda-benda lain, tak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kurang amalan kebaikan. Kita rasa kita tak beriman dengan sifat hayat Allah Subhanahu wa taala tu, maka kita pun kurangkan amalan, kita pun
amalan kebaikan kita akan mengurang. Tak apalah, tak buat baik pun. Kita tak sedar yang kita ni akan meninggal dunia suatu hari nanti. Tak ada amalan kebaikan. Sebab apa? Kita tak percaya kepada sifat maha hidup Allah Subhanahu Wa Taala ni. Okey, kemudian yang ketiga, kesan tidak beriman dengan sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala adalah mudah lupa diri dan sombong. Okey, kita akan jadi mudah lupa diri dan menjadi seorang yang sombong. Dia tak sedar dalam keadaan lupa diri dan sombong itu, yang mana seorang pun tidak akan kekal abadi di dunia ni dan semuanya akan mati, semuanya akan musnah dan binasa. Okey, tak ada seorang pun, kalau orang tua-tua dia cakap tak ada seorang pun yang tongkat langit. Maksudnya yang hidup sepanjang masa menongkat langit. Okey, semuanya akan musnah. Okey, kalau siapa yang pernah merasai kehilangan orang yang tersayang, kita rasalah. Macam ustaz dah rasa, mak ayah semua dah tak ada dah. Dulu seronok je dengan mak ayah. Sekarang ni dah tak rasa dah. Mak ayah dah tak ada dah. Okey, dan semua orang akan meninggal dunia. Yang kita yang hidup ni perlu teruskan hidup dan banyakkanlah amalan kebaikan. Okey. Kemudian kita nak tengok berkaitan dengan contoh-contoh soalan UPKK yang ada bagi tajuk sifat hayat ini. Okey, antara soalan-soalannya adalah seperti berikut. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan, apakah kesan mempercayai Allah Ta'ala bersifat dengan hayat? Suka menyalahkan orang lain. Ba, menginsafi kelemahan diri. Jim, merosakkan iman. Dal, berputus asa. Okey, so jawapan dia kat sini, jawapan yang paling tepat yang kita boleh gunakan adalah ba lah. Okey, menginsafi kelemahan diri. Kita yakin, kita insaf bahawa diri kita ni lemah dan kuasa yang paling hebat adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang kedua, sama juga macam soalan tadi, soalan berbentuk objektif. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255 bermaksud, Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia yang tetap hidup. Okey, maksud potongan ayat di atas menunjukkan Allah itu bersifat dengan sifat yang kita belajar ni lah, sifat hayat. Okey, kemudian yang ketiga, bulatkan pada jawapan yang betul, masih lagi dalam soalan objektif. Pilih tujuan beriman dengan sifat hayat. Okey, pilih tujuan beriman dengan sifat hayat. Yang pertama, suka menyalahkan orang lain. Ba, menjadi sombong. Jim, lalai daripada mengingati Allah. Dal, mengagungkan kebesaran Allah. Tujuan kita beriman dengan sifat hayat ni adalah untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jawapan dia dal. Okey, seterusnya. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang tetap hidup dan kekal selama-lamanya. Dalil tersebut menunjukkan Allah bersifat hayat. Okey, hidup. Okey. Kemudian soalan berbentuk struktur ni, subjektif. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Sifat hayat menunjukkan Allah Maha Allah Maha hidup. Okey, hayat artinya hidup. Allah Maha hidup. Okey. Kemudian padankan sifat wajib bagi Allah dan maksudnya. Okey. Yang pertama, sifat baqa'. Baqa' maksudnya kekal. Okey. Nanti dalam latihan awak guna pembarislah. Okey. Kemudian qudrah. Qudrah artinya berkuasa. Okey, qudrah berkuasa. Okey, iradah berkehendak. Okey, ilmun
mengetahui. Okay. Dan hayat artinya hidup. Okey, padankan. Okey, soalan padankan ni sama juga kalau dia kata suaikan, padankan ni suaikanlah. Okey. Seterusnya, okey, tulis dua kesan beriman kepada sifat hayat. Okey, tulis dua kesan beriman kepada sifat hayat. Okey, yang pertama tadi kita dah bincang. Kesan beriman kepada sifat hayat adalah yang pertamanya kita boleh tulis membuat persediaan untuk untuk mati. Okey. Kemudian yang kedua adalah tidak mudah sombong. Okey, tidak mudah sombong. Okey, tidak mudah sombong. Okey, yang kedua, nyatakan dua akibat mengingkari sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, iman tidak mantap. Iman tidak mantap. Okey, iman kita tidak tetap. Dan yang kedua, akibat mengingkari sifat hayat adalah kurang amalan kebaikan. Kebaikan. Okey, kurang amalan kebaikan. Okey, itu adalah contoh-contoh jawapannya lah. Okey. Okey, Ustaz rasa sekadar itu saja perkongsian ataupun pembelajaran kita untuk sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ianya dapat memberi sedikit sebanyak bantuan untuk kita semua mengulang kaji pelajaran bagi menduduki peperiksaan UPKK. Dan semoga kita dapat ambil pengajaran dan iktibar daripada apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.